kita bersama-sama berdiri untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini dari Gereja Kristus Yesus Surabaya tanggal 28 Juni 2020. Kita sama-sama tunduk kepala di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, siapkan hati kita untuk memasuki kebaktian ini. Kebaktian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati ibadah kita. Hormat diberi. Mazmur 68 ayat pertama sampai kedua. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mulia bagi Allah. Bagi
Mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari yang sudah Tuhan kuduskan ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang berbakti pada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena berbulan-bulan ini kami melewati hidup kami dengan serba ketakutan. Tetapi kami dalam bulan-bulan ini sudah belajar dan mengetahui Tuhan berserta kami. Kami mengetahui Tuhan menguatkan kami. Dan kami mengetahui Tuhan mencukupkan apa yang kami perlu. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami semua datang ke hadapan Tuhan. Dan berbakti pada Tuhan melalui online ini. Dan kami juga mengetahui banyak rekan-rekan kami berlainan tempat. Ada yang di luar kota, di sekitar Jawa Timur. Ada yang ada di Eropa mengikuti kebaktian gereja kami ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan berserta dengan mereka. Dan lindungilah mereka, berilah kekuatan pada mereka. Dengan segala kerendahan hati, kami menyerahkan waktu, kesempatan kami bertemu muka pada Tuhan ini ke tangan Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan akan memberikan kami kelonggaran untuk bertemu muka dengan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan menyucikan jam pertemuan dengan Tuhan yang pendek ini. Tetapi Tuhan akan memberikan apa yang kami perlu. Sekali lagi, menyerahkan jam kebaktian ini ke tangan Tuhan. Singkirkanlah segala macam halangan dari rekan-rekan kami, mungkin kesibukan mereka atau lupa mereka datang ke hadapan Tuhan. Gerakkanlah hati mereka dan mereka bersama-sama kami dengan hati yang mau menerima firman Tuhan dan mau menjalankan firman Tuhan. Dan mau menjadi saksi-saksi yang hidup. Tuhan, berilah kami ini semua hikmah dari Tuhan. Sisa-sisa hidup kami, supaya kami tahu mempunyai penghidupan yang lebih berkualitas. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Puji Yesus. Yes.
Saudara-saudara sekalian, kami semua ingin penyertaan Tuhan setiap hari pada kita semua. Kita pasti ingin Tuhan yang memberkati, menuntun hidup kita. Hari ini kita akan bersama-sama menyerahkan semua pada Tuhan. Karena hanya kita menyerahkan keseluruhan kita pada Tuhan. Dan Tuhan menjadi sandaran kita. Pada saat itu Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Dan Tuhan akan membantu segala macam kesulitan kita menurut kehendaknya. Ku berserah pada Yesus. Berserah pada Yesus, dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Firman Tuhan dari Ayub 22 ayat 23 dan 26 demikian. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Engkau punya kerinduan semua orang bertobat di hadapan Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa, kami orang-orang percaya yang sudah Tuhan tebus dari segala dosa, dari kuasa maut, dari cengkeraman iblis. Supaya ya Bapa, kami tidak menjadi hamba dosa, tetapi sebaliknya kami boleh menjadi hamba kebenaran. Sebab itu berikanlah kepada kami kepekaan dalam hati kami, supaya kami mau mengakui segala dosa kesalahan yang telah kami lakukan dalam seminggu ini. Kau tahu Bapa, Kau tahu semuanya, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya anugerah Tuhan menolong kami, supaya kami tidak takut, tidak gentar untuk mengaku di hadapan Tuhan. Sebab Engkau Maha Pengasih, tetapi hati kami juga mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Hati kami mau
agar kami menangis di hadapan Tuhan untuk segala kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mendengarkan seruan pengakuan dosa kami, yang kami panjatkan di dalam satu nama yang memberikan penebusan, memberikan pengampunan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya Kristus harapanku. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan kita semua boleh diampuni. Dan mari kita tunjukkan kehidupan baru kita lewat 1 Petrus 2 ayat 10 dan 11. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan mengikrarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon Tuhan membuka mata hati kita, membuka segala macam apa yang di dalam hati pikiran kita, supaya kita dapat menerima firman Tuhan. Bukakan mataku Tuhan. Bukakan mataku Tuhan, kulihat kebenaran-Mu, di mana rumput jiwatan, ku lepaskan belengguku, ku menantikan
Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa. 各位弟兄姐妹，我们一起祷告。 Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan buat kami. 天父上帝，我们为着你赐给我们的恩典，向主感恩， Sehingga kami boleh beribadah kembali pada pagi hari ini. 让我们今天早上可以再一次来敬拜你。 Bapa, kami siap untuk mendengarkan 天 firman-Mu. 父，我们已经预备好了要听你的话， Sertai kedua hamba-Mu. 求你与你两位仆人同在， Sertai kami semua. 也你与我们每一个人同在， Supaya kami boleh dipersatukan dalam kebenaran 让我 firman. 们在你的真理里面合一， Roh Kudus yang menerangi kami. 愿圣灵光照我们， Sehingga kami boleh mengerti apa yang 让 disampaikan. 我们可以明白所传讲的真理。 Dengar doa 求 kami. 你垂听我们的祷告， Dalam nama Tuhan 奉 Yesus 靠耶稣基督的 Kristus. 圣名， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, mari kita membaca bersama-sama Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50. 请大家翻开圣经《路加福音》第7章，我们要从第36节念到第50节。 Ayat 36 sampai 43 dibacakan dalam bahasa Mandarin, setelah itu dalam bahasa Indonesia. 36节到43节，我们用中文来念，以后接下来44到50节用印尼文来念。路加福音第7章36节到50节，第36节我用中文来念。 有一个法利赛人请耶稣和他吃饭，耶稣就到法利赛人家里去坐席。那城里有一个女人是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着圣香膏的一瓶，站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干。 又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。请耶稣的法利赛人看见这事，心里说：这人若是先知，必知道抹他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。耶稣对他说：西门，我有句话要对你说。西门说：父子，请说。耶稣说： 一个债主有2个人欠他的债，一个欠50两银子，一个欠5两银子。因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们2个人的债。这2个人哪一个更爱他呢？西门回答说：我想是那多的恩免的人。耶稣说：你断得不错。 Ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak minyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia minyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Puji Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. 感谢上帝，凡是读了神的话并默想上帝的话的人有福了。 Saudara, kita akan merenungkan satu topik, banyak diampuni, banyak berbuat 我们 kasih. 今天要默想的题目，多着赦免，多行爱心。 Saudara yang dikasih Tuhan, Injil mencatat semua peristiwa pelayanan Yesus. 福音书记载主耶稣所做的各样服事， Untuk menyatakan adanya campur tangan ilahi. 要显明与上帝的作为。 Bahwa dengan kedatangan Yesus, anak Allah ke dalam dunia. 耶稣是神的儿子，他来到这个世界上， Menunjukkan bahwa Tuhan sedang melawat umatnya.
说明上帝正在来朝见他的儿女们。 bahwa campur tangan Tuhan sedang terjadi di dalam dunia ini. 那么上帝插手在世界上的任何一切事工， Dan semua peristiwa yang dicatat di dalam Injil memberikan pelajaran yang penting. 那么福音书所记载的每一样事工都有很重要的教训。 Pelajaran-pelajaran ini menjadi dasar iman Kristen. 那么这些教训呢，就成为我们基督教信仰的根底。 Sehingga saudara dan saya ketika membaca firman Tuhan, 当我们读这个神的话， kita betul-betul harus mengambil intisari dari pengajaran-pengajarannya. 那我们也可以从中得到这个重要的教育。 Dan intisari inilah yang menjadi landasan iman kita kepada Tuhan. 那么这些教育呢，就成为我们对上帝信仰的一个基础。 Begitu pula saudara dengan jamuan makan yang diadakan oleh Simon si Farisi itu. 同样的，叫做这个法利赛人西门他们所安排的这个宴席， Saudara, satu jamuan makan yang termasuk istimewa. 这是一个很特别的宴席。 Saudara, bagaimana seorang Farisi yang bernama Simon mengajak dan mengundang Yesus untuk makan 那 bersama-sama. 这些名叫西门的法利赛人，他邀请耶稣来到他家里， Kemungkinan ini adalah suatu acara pengucapan syukur. 可能这是一个感恩的一个宴席， Sehingga saudara cukup banyak orang yang hadir. 那么有很多人来参加， Bahkan saudara orang yang dikenal sebagai perempuan yang berdosa 那么这里记载一个很出名的犯罪的女人， juga ikut datang dalam acara itu. 她也来参加这个宴席。 Saudara, nanti kita akan melihat bersama-sama pelajaran apa yang kita bisa mengerti. 那等下我们可以继续来思考我们明白的真理。 Tetapi saudara, melalui perempuan berdosa yang datang di acara jamuan 那 makan 借 ini, 着这个犯罪的女人来参加这个宴席， Tuhan mau mengajarkan prinsip pengampunan. 那上帝要教导我们一个饶恕的原则。 Bagaimana sebagai orang Kristen, saudara dan saya diampuni oleh Tuhan. 那么我们身为基督徒，我们经历上帝的赦免， Dan bagaimana saudara dan saya juga mengampuni orang-orang 那我们 lain. 也懂得怎样去饶恕别人。 Tapi bagaimana juga sebagai orang Kristen, kita mewujudkan rasa syukur dari 那么我 pengampunan 们身 Tuhan. 为基督徒，我们蒙了赦免以后，怎样向上帝感恩？ Saudara, Tuhan Yesus berkata dengan jelas, dosamu diampuni. 在这里，主耶稣很清楚的说：“你的罪得着赦免。 Saudara, ayat yang ke-48, Di 48 节. dosamu telah diampuni. 你的罪赦免了。 Sehingga orang banyak sampai bertanya, siapa orang ini? 以至于有很多人他们发问：到底这个人是谁呢？ Saudara-saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dasar-dasar ajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? 我们从这个事迹里面，我们学习什么基本的原理？ Yang pertama, 对样， pengampunan hanya terjadi melalui iman kepada Yesus Kristus. 赦罪只是单单从耶稣基督哪里来的？ Saudara, ini pelajaran yang sangat mendasar bagi iman Kristen. 这是基督教信仰最基本的教导。 Saudara dan saya harus memegang dengan teguh 我们必须很坚定的抓住这个真理。 bahwa pengampunan hanya terjadi di dalam Yesus 我们 Kristus. 赦罪只有借助对耶稣基督的信心。 Mengapa? 为什么呢？ Oleh karena manusia berdosa. 因为世人犯了罪。 Manusia berdosa berarti dia hutang nyawa kepada Tuhan. 那么这些犯罪的人是欠了一个生命的债。 Saudara, kita ingat Tuhan mencipta manusia dengan amat baik. 那么上帝造人非常的美好， Tuhan mencipta manusia dengan gambar dan rupa Allah yang sempurna. 是按照上帝完全的形象被造出来的。 Tuhan mencipta manusia dengan jiwa dan tubuhnya yang semuanya masih suci murni. 上帝造了我们的身体，我们的灵魂是非常圣洁的。 Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, 当人堕落在罪恶过犯里面， melanggar hukum Tuhan,
我们犯了上帝的这个话语， melanggar perintah Tuhan. 他们犯了上帝的命令。 Saudara, Mazmur 49 menggambarkan itu. 诗篇第49篇告诉我们， Tidak ada seorang pun yang bisa mengganti nyawanya di hadapan Tuhan. 从来没有一个人可以在上帝面前换取他的这个生命的价值， Untuk segala dosa yang dilakukannya. 因着他所犯的各样罪过。 Karena dia berhutang nyawa di hadapan Tuhan. 因为人犯罪是对上帝欠了这个生命的债。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Manusia dalam keadaan yang suci. 完全圣洁的人 Berdosa. 犯的罪， Bagaimana dengan keadaan berdosa mau berbalik lagi menjadi suci? 那怎样从这个犯罪呢，又恢复刚才这个圣洁的地位？ Disinilah manusia hutang nyawa kepada Tuhan. 那在这里呢，圣经说我们人欠了上帝生命的债。 Karena itu Alkitab mengajar harus ada tebusan nyawa. 那么圣经教导我们也必须要有流血的赎价。 Dengan manusia berdosa hutang nyawa, maka harus menebusnya dengan nyawa. 那么这个犯罪的人，他们欠了上帝生命的债，也必须用生命的赎价来赎回。 Sebab itulah dalam kitab Taurat disebutkan orang Israel harus selalu mempersembahkan korban kepada Tuhan. 旧约的这个律法记载，每一次人要亲近上帝，必须要献祭。 Harus ada korban yang mencucurkan darah. 必须要献上这个流血的祭物。 Firman Tuhan mengatakan di dalam darah bergantung nyawa. 那么因为在血里面有生命， Saudara, ini adalah pemahaman yang tepat. 这是一个很正确的这个教育。 Saudara, buktinya kalau saudara dan saya mau mengecek kesehatan, 你若是和我要做这个体检， selalu harus cek darah. 我们要先查血， Bagaimana keadaan gula darah kita, 看我们血糖的情形， kolesterolnya 里 bagaimana, 面的胆固醇， kreatinnya 里 bagaimana. 面的各种各样这个情形。 Semuanya lewat darah dibuktikan bagaimana kesehatan kita. 都是借着这个血来验证你身体的情形， Dari situ mengetahui organ-organ tubuh mana yang bermasalah di dalam diri 那 kita. 么从这个验血呢，就知道你身体上的器官什么地方出了毛病， Dan bagaimana nantinya kesehatan kita. 那我们情形怎么样呢？ Apakah akan semakin kritis dan kronis? 是不是越来越严重？ Dan kalau semakin kronis, berarti nyawa kita terancam. 若是越来越严重呢，就对我们的生命产生一个威胁。 Jadi sudah pernyataan Alkitab adalah benar adanya. 所以呢，圣经所讲的真理是正确的。 Bagaimana kita bisa menebus nyawa 那 kita? 我们怎样来赎回我们的生命呢？ Kita harus dikorbankan. 那我们必须有一个赎价牺牲。 Tetapi ketika dikorbankan, 当我们牺牲的时候， saudara dan saya harus menanggung murka Allah atas dosa 那 kita. 我们要承受上帝在我们罪恶上的整怒。 Sebab itulah Yesus menggantikan kita. 所以呢，主耶稣替代我们， Karena Yesus telah menggenapi dengan sempurna penebusan itu. 因为主耶稣已经很完全的成就了这一切。 Ingat khotbah-khotbah 7 perkataan salib. 你们还记得吗？我们在受难节的时候所思想的这个十架上的起源。 Saudara, 7 perkataan salib menggambarkan penebusan yang sempurna oleh Yesus Kristus. 十架起源已经描述了主耶稣完全的这个救赎， Supaya saudara dan saya tidak perlu menanggung hukuman Allah, hukuman murka Allah. 让你我不再承受上帝的整怒， Supaya saudara dan saya tidak perlu masuk ke dalam 那 neraka 我们不再进到地狱里面， yang merupakan finalitas hukuman atas dosa. 乃是上帝对罪恶最后的审判。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Sebab itulah perempuan berdosa ini datang kepada Yesus. 正因为如此，这个犯罪的女人来到耶稣面前， Saudara, disebutkan perempuan berdosa. 这里记载着犯罪的女人， Kemungkinan adalah dia sangat terkenal sebagai orang berdosa. 可能在那个地方她是很出名
明的犯罪的女人。 Saudara-saudara yang kasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ayat 37. 第37节， Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang 那城 berdosa. 里有一个女人是个罪人。 Saudara, jadi terkenal sebagai orang berdosa ini suatu berita yang jelas dan tegas. 那么在这里记载，她是那个城市里面有名的罪人。 Saudara, tetapi perempuan ini datang seolah-olah memohonkan pengampunan dari 那这个 Tuhan. 女人来参加宴席，她来到耶稣面前求赦罪的恩典。 Dengan percaya beriman kepada Yesus. 她对耶稣有信心， Yesus adalah Allah dan manusia sejati. 因为耶稣是完全的神，也是完全的人。 Saudara-saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Sebab itu perempuan ini akhirnya dosanya diampuni. 那么这个女人呢，最后得着赦免， Karena kedatangannya menunjukkan seluruh permohonan pengampunan kepada 因为她 Tuhan. 的来到，她请求耶稣完全的赦免。 Saudara, kemungkinan sekali perempuan ini sangat berdosa. 可能这个女人真的是犯了很大的 Karena 罪， disebutkan sangat terkenal. 因为这个犯罪的人在那个地方很出名。 Memang kita tidak tahu dia berbuat 那 dosa 我们 apa. 根本也不知道她犯了什么罪。 Tapi biasanya ini kemungkinan adalah dosa-dosa menyangkut perbuatan yang tidak baik. 肯定呢，是跟不好的事情有关联。 Mungkin sekali sebagai perbuatan seksual. 而可能在性的这一方面， Saudara-saudara, tetapi seberapa besar dosa manusia? 我们人犯了多少大的罪？ Seberapa orang itu berbuat dosa di 我 hadapan 们 Tuhan? 人在上帝面前犯了多么大的罪？ Tuhan mengampuninya. 上帝能够赦免我们。 Saudara, pada zaman abad 19, 在第19世纪的时候， ada seorang pengkhotbah terkenal di Amerika namanya Charles Finney. 那美国有一个很出名的这个讲道者，叫做芬尼， Ia sering mengadakan khotbah-khotbah penginjilan, 他常常做这个福音传道的信息， memberitakan Injil mengenai Yesus 那么 Kristus. 传讲耶稣基督的救恩。 Suatu hari dia berkhotbah kebaktian di kota Detroit. 那么有一次呢，他在这个 Detroit 讲道。 Saudara, di kota ini ada orang yang terkenal namanya Barney. 那么在那个地方有一个很出名的人，名叫 Barney。 Saudara, akhirnya Barney ini memanggil Charles Finney untuk datang ke rumahnya. 那么 Barney 他邀请这个芬尼到他家里。 Saudara, tetapi semua tim pelayanan Charles Finney ini melarangnya. 那么所有这个团队，芬尼的团队拦阻这个芬尼去。 Jangan datang Pak Pendeta. 你不要去那个家， Karena dia ini seorang bandit yang sangat jahat. 因为这个人是非常凶暴的这个黑 Orang 社会 ini 人物。 sangat terkenal. 那么在这个城市里非常出名。 Tetapi Charles Finney sudah telah dipanggil dan menyetujui tawarannya untuk 但是呢， datang ke 芬 rumah. 尼因为受到邀请，他也已经答应了。 Akhirnya Charles Finney tetap datang bersikeras. 最后呢，芬尼还是去这个家， Karena bagi Charles satu jiwa amat berharga bagi 因为对 Tuhan. 芬尼来说，一个灵魂呢非常的重要。 Ketika sudah sampai ke rumah Barney, 当他到了这个 Barney 的家， pintu ditutup. 门被关起来， Langsung Barney mengeluarkan pistol menodongkan kepada Charles Finney. 那么这 Barney 就拿出手枪指着芬尼。 Ayo coba kau katakan kembali apa yang tadi kau khotbahkan di gereja. 来，你再一次重复你刚才在教会里面所讲的道。 Finney juga kaget 那 saudara. 芬尼当然很吃惊， Tapi dengan tenang dia menyatakan, tadi saya mengkhotbahkan darah Yesus berkuasa mengampuni dosa 后来 manusia. 芬尼在强调主耶稣的宝血有能力能够赦免人的罪。 Saudara, Barney ini tambah keras. 那么这个 Barney 呢越刚硬， Dia menodongkan pistolnya ke pelipis kepalanya. 他用手枪指着这个芬尼的头。 Coba katakan sekali 你 lagi. 再讲一次， Coba katakan lagi. 再讲一次。 Lalu
Vini mengulangi kembali kata-katanya 那芬妮又再一次重复他所讲的话， sambil menutup matanya. 他闭着眼睛， Seolah-olah sudah siap kalau ternyata pistol itu akan meletus di pelipis 他好像已 kepalanya. 经预备了，若是真的被开枪， Darah Yesus sanggup menyucikan segala dosa 他 manusia. 说耶稣基督的宝血有能力赦免人的罪。 Charles Finney berpikir orang ini kalau sudah kumat sudah bisa mati dia. 他觉得若是这个班内已经疯了，他可能会死了。 Lalu saudara Barney ini melanjutkan. 以后呢，班内继续说， Bapak Finney, 芬妮先生， pistol ini sudah kugunakan untuk membunuh 3 orang. 我已经用这个手枪杀死了3个人， Apakah diampuni? 那是否我也能够得到赦免？ Ya, darah Yesus berkuasa mengampuni semua dosamu. 芬妮再一次说，耶稣的宝血有能力赦免人的罪。 Lalu dia teruskan lagi. 他继续说， Aku membuka sebuah bar 那我开了一个menjual minuman-minuman keras. 我开了这个酒吧，我卖了这个烈酒 Saya dapat untung besar. 我赚了很多钱。 Tetapi banyak ibu-ibu datang dengan menggendong anaknya. 但是呢，有很多妇女她带着孩子来， Memohon agar bar itu ditutup. 要求把我的这个酒店就关掉。 Karena aku telah membuat banyak suami-suami hidup dengan tidak karuan. 因为我已经使很多的丈夫在我的酒吧里面 Sehingga 生活不检点， Sehingga keluarganya hancur 以至于 berantakan. 他们的家庭他们混乱。 Apakah dosaku diampuni? 难道我的罪能够被赦免？ Darah Yesus berkuasa menyucikan dosamu. 芬妮一直强调说，主耶稣的宝血能够赦免人的罪。 Akhirnya Barney meneruskan kembali, tanya 那把 kembali. 你再问下去， Saya punya istri dan anak perempuan namanya Margaret. 那我有太太，也有个女儿，名叫 Margaret， Usianya 14 tahun. 她的年纪14岁。 Dulu satu malam saya telah membuat anak saya lempar ke perapian. 那我曾经有一个晚上把我的孩子女儿丢到这个火堆里面， Sehingga tangannya cacat selama-lamanya. 以至于她的双手呢永远的残废了。 Karena saya dalam keadaan mabuk 因为那个时候我正在酒醉， dan istri saya sering saya lakukan kekerasan. 那么曾经对我的太太这个操练暴力。 Apakah dosa semacam ini bisa diampuni? 难道我这样的罪还能够得赦免吗？ Darah Yesus berkuasa mengampuni. 芬妮又在说，耶稣基督的宝血有能力赦免人的罪。 Akhirnya sudah Barney ini menurunkan pistolnya. 以后呢，这个班呢，他放下了的手， Dengan sedih sudah menceritakan semua yang telah dia lakukan. 就把他所经历的事情很这个悲伤的向芬妮讲述 Dan 出来。 akhirnya duduk bersama dengan Charles Finney menerangkan seluruh rencana keselamatan Tuhan. 那么芬妮呢，就坐下来跟他讲解上帝的救恩， Akhirnya Barney ini sungguh-sungguh bertobat menerima Yesus 以 Kristus. 至于最后这个班呢，他诚信悔改，接受主的救恩。 Saudara, dia akhirnya datang kepada istri dan anaknya. 以后呢，他来找他的太太和女儿。 Biasa saudara, istri dan anaknya yang sering dipukuli. 平常他暴力对待太太和女儿。 Ketika melihat suaminya datang, 当他们看见这个丈夫来的时候呢， mereka berdua saling berpelukan 他们2个人拥抱在一起， sambil 他们 gemetar. 非常的发抖。 Tapi saudara, Barney datang dengan keadaan yang tidak biasa. 但是呢 ，Barney 呢不像以往的情形来见他们， Akhirnya berkata kepada istri dan anaknya, 对他太太和女儿说 Istriku, 我的太太， sekarang kamu benar-benar memiliki seorang suami. 今天你真的拥有一个丈夫， Anakku, 我的女儿， sekarang kamu benar-benar memiliki seorang ayah. 你今天真的拥有了一个爸爸。
saudara-saudara yang 各 kasih 位 oleh 亲爱 Tuhan. 的弟兄姐妹， Darah Yesus berkuasa mengampuni segala dosa 耶 kita. 稣的宝血有能力赦免所有的罪。 Asalkan saudara percaya menerima Yesus 只 sebagai 要你 juru 相 selamat. 信，你接受他成为你个人的救主， Saudara, begitulah dengan seorang perempuan 就好 berdosa 像 ini. 这里的犯罪的女人一样， Dia datang kepada Yesus. 她来到耶稣面前， Dia sungguh-sungguh menerima 她 Yesus. 真的接受了耶稣。 Yesus tahu imannya. 耶稣也知道她的信心， Yesus tahu dalam hatinya. 耶稣知道她内心的情形。 Sehingga Yesus katakan, dosamu diampuni. 最后，耶稣说：“你的罪赦免了。 Saudara yang dikasih oleh ” 各位亲 Tuhan. 爱的弟兄姐妹， Pengampunan hanya melalui Yesus Kristus. 赦罪只靠着耶稣基督的信心。 Yang kedua, 第二， menerima pengampunan membawa perubahan. 那么得着赦免以后，就带来行动的结果。 Saudara-saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Perempuan ini telah diampuni dosanya. 这个犯罪的女人得着赦免以后， Sehingga saudara, dia betul-betul menyatakan perbuatan akibat 她 pengampunan 就用 tersebut. 行动来显明， Saudara, semua orang Kristen yang diampuni oleh Tuhan 所有基督徒经历了上帝的赦免以后， otomatis akan berubah seluruh perbuatan 他 hidupnya. 整个生活也经历很大的改变。 Saudara, memang di dalam ayat ini ada sedikit perdebatan teologis, 是呢，在这一段经文里面有一些神学上的一个争论， khususnya ayat 47. 特别这47节， Dikatakan demikian, 这里说 dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. 他许多的罪都赦免了，因为他的爱多。 Saudara, ayat 47a ini menjadi perdebatan. 那么这一节经文呢，它成为神学上的一个争论。 Dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. 他许多的罪都赦免了，因为他的爱多。 Saudara, mengapa menjadi perdebatan teologis? 为什么成为神学上的争论呢？ Karena ada sebagian orang 因为 yang menganggap bahwa perbuatan kasih, perbuatan baik menjadi salah satu syarat pengampunan 因 dosa. 为有一些人以为我们人的善行就成为我们蒙恩得救的一个原因。 Ayat ini menunjukkan itu. 那么这一节经文好像暗示有这样的教导。 Dosanya yang banyak telah diampuni sebab ia telah berbuat banyak kasih. 他的许多罪已经赦免了，因为他爱多。 Saudara, sebetulnya tidak perlu diperdebatkan. 当然了，我们不需要这样的争论。 Sebetulnya problemnya adalah bagaimana menerjemahkan sebuah kata sambung dalam bahasa Yunani. 那么问题呢，在翻译的过程当中呢，他们怎样来翻译这个"因为"这两个字？ Yaitu kata sambung hoti. 那么原文是 "hoti"， Saudara, di terjemahan bahasa Indonesia hanya diterjemahkan sebab. 那么印尼文呢翻译成"因为 Seharusnya sebab itu." 应该翻译成结果。 Sehingga. 那么以至于， Jadi kalau saudara baca demikian, 老师我们怎么读？ dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu ia berbuat banyak kasih. 那么更正确的翻译应该说，他许多的罪的赦免了，以至于他有爱的善行行动。 Atau dosanya yang banyak itu telah diampuni sehingga ia telah banyak berbuat kasih. 他许多的罪的赦免以后，他有很多的爱的善行。 Saudara, ini memang jadi perdebatan. 当然，这是个神学上的一个争论。 Memang ahli-ahli bahasa memperdebatkan kata ini. 那么有很多这个学者在语言上，他们有不同的这个观点。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Tapi kita harus ingat bahwa suatu kalimat 那我们要知道一个完整的句子， memang kemungkinan ada suatu perbedaan terjemahan. 那可能有不同的翻译。 Itu semua tergantung dari pemahaman dan pengertian yang ada. 那么这是
因着他们对真理的概念而形成的。 Tetapi kalau saudara perhatikan dari seluruh ajaran Alkitab, 若是我们注意整本圣经的教导， sebetulnya sudah terjemahan sebab itu atau sehingga sesuai dengan contoh dengan orang yang berhutang yang diajukan Yesus. 那么这里跟上面所讲的耶稣关于那个欠债的这个比喻， Karena Yesus bertanya kepada Simon, 因为主耶稣问这个西门， ada 2 orang yang berhutang. 有2个人欠债， Satu orang berhutang 500 dinar, 一个欠了50两银子， yang satu 50. 一个欠了5两银子。 Dan dua-duanya hutangnya 那 dihapuskan. 么这2个人就得着赦免。 Yang mana akan merasa lebih bersyukur? 那么有哪一个他觉得他蒙更大的恩典？ Yang mana akan lebih menyatakan cinta kasih? 那么这2个人哪一个愿显出更大的爱心？ Dan Simon menjawab, yang paling banyak dihapuskan 那么西 hutangnya. 蒙回答说：“那得着这个赦免更多的人。 Jadi contoh ini jelas sekali. 那么这个比喻呢很清楚， Dosanya diampuni dulu, 他的罪得着赦免， baru berbuat kasih. 以后呢他就爱心的行为。 Mana mungkin bisa berbuat kasih dulu baru diampuni? 那怎么会说先有个爱心的行为才得着赦免？ Jadi diampuni dulu yang menjadi motivasi berbuat kasih. 那么他得着赦免成为他的动机，他就行爱心。 Dan ini sesuai juga dengan ajaran seluruh Alkitab. 那么这跟整本圣经的教导是一样一致的。 Alkitab menyatakan bahwa perbuatan manusia bukan sebagai penyebab 那 keselamatan. 么圣经很清楚的教导，我们人的行为不是我们得救的一个原因， Perbuatan manusia bukan sebagai penyebab pengampunan. 不是我们有了善行我们就得着赦免。 Tetapi perbuatan manusia sebagai akibat pengampunan. 那我们的善行是我们蒙恩以后的结果， Perbuatan manusia sebagai akibat dari keselamatan. 那是我们得了救恩的一个结果。 Saudara-saudara yang kasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Karena itu Alkitab berbeda sekali dengan pemahaman dari kepercayaan lain. 所以呢，圣经的教导跟其他宗教观念不一样。 Menyatakan bahwa anugerah keselamatan, 这里告诉我们这个赦罪的恩典。 bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, 那我们蒙赦免呢，是因着上帝的恩典， bukan karena kebaikan 不 kita. 是因为我们的善行， Karena kita juga tidak bisa berbuat 因 baik. 为我们根本也不能行善， Karena kita tidak mungkin bisa sempurna di 因 hadapan 为我们 Tuhan. 在上帝面前也不能完全。 Tetapi saudara dan saya berbuat baik 那我们能够行善， bukan untuk mendapatkan keselamatan, 不是要得着这个救恩， tapi kita sudah mendapatkan 那是我们 keselamatan. 已经得着了救恩， Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan. 以至于我们向上帝感恩。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Sebab itulah ada suatu prinsip dalam kekristenan 这 ini. 是基督教里面的一个原则。 Orang yang beroleh pengampunan dari Tuhan, 一个人领受了上帝赦罪的恩典， otomatis dia akan berbuat baik. 他就自然有个善行的结果。 Saudara, jadi perbuatan baik yang saudara dan saya lakukan 今天你我所做的各样善行， bukan untuk mendapatkan keselamatan, 不是要得着上帝的救恩， bukan mendapatkan pengampunan, 不是得着上帝的赦免， tetapi akibat dari pengampunan yang Tuhan 乃 berikan. 是因为上帝已经赦免了我们。 Sehingga ajaran yang Yesus katakan, 以至主耶稣在这里的教导， orang yang mengerti dosanya telah diampuni, 一个人明白了他的罪得着赦免， otomatis dia akan menyatakan kasih kepada 他 Tuhan. 就自然向上帝显明爱心。 Tetapi orang yang sedikit memahami pengampunan, 若是一个人对这个真理少有个认识， dia hanya sedikit berbuat kasih. 所以呢，他显出的爱心也很少。 Mungkin dia merasa dia tidak begitu berdosa. 可能他觉得自己没有犯什么大的罪， Mungkin dia merasa dia lebih baik dari orang lain. 或者他认为他比别人更好。 Saya ingat
perbedaan antara orang Farisi dan pemungut cukai. 那我们记得这个法利赛人和这个税吏的不同点， Ketika menghadap Tuhan, 当他们来见上帝的时 ketika 候， berdoa kepada 当他 Tuhan, 们向上帝祷告， orang Farisi begitu bangga. 那么这法利赛人非常的傲慢。 Aku bersyukur Tuhan, 上帝啊，我向你感恩。 aku berpuasa seminggu 2 哦， kali. 我每一个礼拜有2次进食， Aku memberi persembahan 啊， kepada 我给你 Tuhan. 奉献， Wow, menyatakan semua keunggulannya. 一直把他自己的行为向上帝流露出来。 Tapi seorang pemungut cukai, 那这个税吏呢， dia tidak berani menengadahkan mukanya ke 他根 atas. 本就不敢向上帝抬头， Tapi dia tundukkan kepalanya. 他在上帝面低头， Dia pukul-pukul 他 dadanya. 捶胸， Tuhan ampunilah aku orang yang 上帝啊， berdosa 赦 ini. 免我这个罪人。 Yang manakah doanya didengar oleh 那 Tuhan? 么上帝怎样应允他们的祷告呢？ Yaitu orang yang mengakui dosanya di hadapan 那么这 Tuhan. 个税吏他认罪，上帝应允他的祷告。 Saudara, di abad yang ke-16 在第16世纪的时候， ada seorang bernama Camillus. 有一个人名叫 Camillus。 Saudara, Camillus ini akhirnya diakui sebagai orang yang luar biasa oleh gereja waktu itu. 当时的教会承认他是一代的伟人。 Saudara, Camillus ini sudah lahir ketika ibunya sudah umur 60 tahun. 那么他出生的时候，他母亲已经是高龄60岁。 Tetapi sudah Camillus ketika dilahirkan ternyata menjadi seorang anak yang kuat. 那么这个 Camillus 他出生以后成为一个强壮的人。 Umur 17 tahun dia tinggi besar. 17岁的时候已经非常的高大， Tulangnya besar. 骨骼很强壮， Ototnya kekar. 非常的健壮。 Tapi juga orang yang pemberang, suka marah. 而且呢，他的脾气也很不好，很容易发怒。 Tapi juga orang yang suka mengumbarkan nafsu. 那么也常常放纵的事业。 Saudara, dia hidup di Italia. 他活在意大利， Saudara, tetapi ketika dia masuk dengan angkatan darat, 那么他加入这个军人的队伍， dia dikirim dalam peperangan. 那么他被派去征战。 Ketika dia di medan pertempuran, 在这个战场上， dia terjangkit penyakit di kakinya yang mendera seumur hidupnya. 那么他的脚得了一种疾病，以致他终身非常的痛苦。 Saudara, dia akhirnya dikeluarkan dari angkatan darat. 以后呢，他从陆军部队呢被退出。 Nah, saudara, dia dimasukkan ke rumah sakit. 那被放到医院里面。 Tetapi di rumah sakit akhirnya sudah mengeluarkan dia. 那么医院后来也把他赶出去。 Mengapa? 为什么呢？ Dia suka berkelahi. 因为他常常跟人家打架。 Saudara, dia tetap menjalani hidup yang tidak beres. 他的整个生活一塌糊涂， Sampai dia meludeskan semua harta miliknya. 以至于他把他所有的家产都弄完了。 Bahkan kemejanya yang terakhir. 最后他所穿的衣服， Akhirnya dilepaskan karena kalah dalam perjudian. 因为在赌博的时候他赌输了。 Saudara, akhirnya Camillus ini mendapatkan pekerjaan di konstruksi bangunan. 以后呢，这个 Camillus 在一个建筑工程上得了一份工作。 Nah, suatu hari sudah datang seorang biarawan berkhotbah kepada orang-orang di bangunan tersebut. 那有一天呢，有一个道士向他们传福音。 Biarawan ini berkhotbah dengan baik. 那么这个道士呢，很好的传讲救恩。 Akhirnya Camillus mendengar khotbah 那么 tersebut. Camillus 他听了这一篇道， Dia jatuh berlutut. 那么他愿意在那跪下， Dia menangis memohon kemurahan Tuhan. 他痛哭向上帝求恩。 Dan dia berusia 25 tahun pada waktu itu. 那个时候他才25岁， Dia menyadari semua dosanya. 他醒悟到他一生的罪过， Dia kembali ke kota asalnya. 他回到自己的家乡， Dia menjadi seorang sukarelawan. 那么成为一个志愿者， Melayani orang-orang yang mengalami sakit penyakit. 以后呢去服侍那些病人。 Saudara, ketika di poliklinik,
但在这个诊疗所， ketika di rumah sakit, 在医院里， dia melayani, 他不断的服侍病人， sampai dia menjadi penilik dari rumah sakit. 以至于他在这个医院里面成为一个监护人， Dan dia bisa mengorganisir sekelompok orang-orang untuk melayani perawatan 以至于 rumah 他 sakit. 召集了很多的人，组成一个医疗的这个人群，一个组织。 Dan Camillus ini menjadi pelopor adanya ambulans militer dalam lapangan peperangan. 以至于他最后呢，在军人当中成为一个救护人员队伍。 Saudara, dia melayani orang-orang yang terkena penyakit-penyakit yang menular. 以至于他去服侍那些叫做传染病的病人。 Saudara, sampai dia melayani 8 rumah sakit. 他服侍了有8个医院。 Saudara, dia melayani hampir 40 tahun seumur hidupnya. 他一生差不多用了40年的时间去服侍这个 Saudara, 病人。 kakinya bertambah buruk. 那么他的脚呢，越来越 Dia terus melayani. 他还是不停的服侍， Sekalipun harus dengan merangkak. 虽然他还要爬着去走， Dia mengunjungi setiap pasien dan merawat setiap pasien 他 dengan 就 baik. 不断的去服侍这些病人。 Saudara, akhirnya dia dihargai sebagai salah satu tokoh pelayanan kesehatan. 以至于他被承认成为医疗这个服侍这个出名的人。 Mengapa, Saudara? 为什么呢？ Karena dia merasakan mengerti pengampunan dari Tuhan. 因为他醒悟到他从上帝那里得到罪的赦免， Sehingga dia berbuat banyak kepada Tuhan. 以至于他愿意向上帝做很多的善事， Sebagai satu rasa syukur kepada Tuhan. 成为对上帝一个感恩。 Saudara-saudara yang 各 dikasih 位 oleh 亲爱 Tuhan. 的弟兄姐妹， Mari kita bersama-sama memahami ini. 让我们明白这个真理， Mari kita bersama-sama mengerti pengampunan Tuhan. 让我们知道上帝给我们的赦免。 Saudara, bukan berarti kalau kita melihat orang berbuat jahat, 并不是说我们看见别人行恶， kita katakan dia belum diampuni. 就是说他还没有得到赦免。 Kita tidak perlu mengatakan 那 demikian. 我们不需要这么说， Tetapi yang kita perlu sadari satu hal. 那我们需要醒悟一件事 Orang 情。 Kristen yang mengerti pengampunan, 一个基督徒若是他明白赦罪的 dia 恩 akan 典， berbuat banyak kepada Tuhan. 他就能够向上帝行很多的爱心。 Yang menjadi pertanyaan kita, 那问题呢？ kita sungguh sudah mengerti pengampunan Tuhan? 你到底明白了上帝的赦罪恩典吗？ Sudahkah kita diampuni oleh Tuhan? 你是否已经经历了上帝的赦免？ Dan saya bertanya satu hal lagi. 那我再问一个事情， Bagaimana perbuatan kita? 那我们的行为又如何呢？ Apakah kita sudah menunjukkan banyak berbuat kasih 我们是否已经显明爱心的行动， sebagai wujud ucapan syukur kepada pengampunan Tuhan? 成为我们对上帝赦罪恩典的一个回应？ Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Kami bersyukur padamu ya Tuhan, 天父，我们向你感恩， karena Engkau memberkati apa yang sudah kami dengar, 你已经赐福了我们所聆听的真理， sehingga firman ini tidak menjadi sia-sia. 让你的道不至于突然反悔， Tapi firman ini sungguh-sungguh berbicara kepada setiap 让你 kami. 的话可以对我们每一个人说话。 Bersyukur, berterima kasih 天 Bapa. 父，我们感谢你， Berkatilah anak-anakmu 求你 sekalian 祝福你的每一个儿女们。 yang belum diampuni dosanya. 若是他们还没有经历到你的赦罪， Biarlah boleh datang kepada Yesus, 让他们可以来到耶稣面前， mengakui dan beriman kepada 让他 Yesus. 们愿意认罪，对主耶稣有信心， Mohon pengampunan. 让他们领受上帝的恩典。 Dan bagi kami yang sudah diampuni, 那我们已经领受赦罪的， seberapa besar kami mengerti pengampunan 让我们可以 itu, 明白这个你的赦免是何等的好大， sehingga kami bersyukur dengan perbuatan kami. 让我们用行动来向主感恩， Perbuatan kami menunjukkan pengertian kami akan pengampunan 让我们的 Tuhan. 行动显明我们对赦罪的认识。 Berkatilah ya Bapa, 求你赐福我们， dalam nama Tuhan Yesus 奉靠耶 Kristus. 稣基督的生命祷告， Amin. 阿门。 Saya serahkan kembali kepada liturgis.
Kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan masuk dalam hati kita menjadi kekuatan untuk menjalani hari depan kita dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita ada kesempatan untuk menjalankan persembahan, dan saya mengingatkan saudara-saudara bisa persembahan, bisa saudara kirim ke rekening yang sudah ada di depan, tercatat di depan ini, atau saudara bisa mengumpulkan masuk dalam amplop dan dicatat tanggalnya. Saudara bisa lewat, bila saudara lewat gereja, saudara bisa masukkan di kantor. Di situ ada hamba Tuhan yang bersangkutan yang bisa menerima persembahan saudara. Terima kasih, kita bersama-sama menyanyikan pujian persembahan. Give thanks. Mari kita tunduk kepala berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih firman Tuhan sudah Tuhan berikan pada kami semua. Tuhan, bantulah kami supaya kami lebih dekat pada Tuhan, supaya kami lebih tahu apakah kami sudah diampuni oleh Tuhan. Dan setelah kami diampuni oleh Tuhan, apakah kami sudah melakukan semua apa yang Tuhan mau? Karena kami ini manusia yang lemah, Tuhan. Kami sering ingin diampuni, tetapi kami tidak mau mengampuni orang lain.
Kami sering ingin dikasihi Tuhan, tetapi kami tidak mau mengasihi orang lain. Dan kami tidak akan membantu orang lain bila kami tidak mendapat bantuan. Ampunilah Tuhan dosa-dosa seperti ini. Hilangkan pikiran ini dari otak kami. Supaya kami punya perbuatan setiap hari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam menjadi saksi bagi Tuhan. Orang lain akan melihat Yesus Kristus ada dalam diri kami. Kami terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan firman Tuhan pada kami. Tuhan memberikan kesempatan kami memuji Tuhan. Tuhan sudah melegakan hati kami. Hari ini kami mempersembahkan uang ke tangan Tuhan. Tuhan, kami ingin mempunyai ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kami ingin ambil bagian dalam segala apa yang dibutuhkan oleh gereja ini. Tuhan, berkatilah uang ini. Dan berkatilah semua pengurus-pengurus yang mengelola uang ini. Dan menjadi berkat bagi gereja Kristus Yesus. Dengan segala hormat kami menyerahkan semua yang kami doa ini ke tangan Tuhan. Genapilah Tuhan menurut kehendak Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita gereja. Puji Tuhan, jemaat sekalian, kita boleh beribadah bersama di minggu keempat dari bulan Juni, pertengahan tahun 2020. Saudara, kalau melihat situasi yang ada, saudara, kita akhirnya memang bersama dengan GKY yang lain di bawah sinode Gereja Kristus Yesus. Saudara, maka GKY Surabaya sudah bersama dengan pengurus dan tim ibadah, tim multimedia rekaman untuk melanjutkan ibadah online kita sampai bulan depan. Jadi bulan 7 sepenuhnya kita tetap beribadah secara online. Karena kita harus bijaksana, saudara, dan kita tidak mungkin untuk berani membuka tempat ibadah ini kalau keadaan sekitar kita bukannya bertambah menurun penyebaran virus, tapi terus bertambah banyak orang yang terinfeksi. Karena itu kita lebih baik berjaga-jaga dengan hikmat dari Tuhan. Dan kita percaya lewat pimpinan Tuhan, kita nantinya akan membuka kembali ibadah secara konvensional. Dan bagaimana nantinya kita akan mendengarkan warta berikutnya di bulan-bulan yang ke-7, bulan Juli, di bulan ke depan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami menyerahkan kondisi Indonesia, Bapa, khususnya untuk ketersediaan lapangan pekerjaan. Sebab cukup banyak ya Bapa perusahaan-perusahaan yang menutup usahanya sehingga memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya. Tuhan tolong ketika new normal sudah diterapkan, biarlah banyak perusahaan yang membuka kembali. Dan Tuhan tolong supaya banyak lapangan kerja dibuka dan dibuka. Sehingga banyak tenaga kerja di Indonesia mendapatkan pekerjaan. Sehingga perekonomian bisa berputar kembali. Kami mau berdoa, Papa, menyerahkan juga untuk aparatur sipil negara. Itu pegawai negeri. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka punya dedikasi yang melayani masyarakat lewat pelayanan di perusahaan-perusahaan negara yang ada ataupun juga di perkantoran pemerintahan. Kami sungguh menyerahkan ya Papa aparatur sipil negara di dalam pengabdian mereka di tengah-tengah masyarakat yang ada. Kami percaya Tuhan memberkati sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik dari aparatur negara kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga untuk staf
pelayan Sinode GKI dan seluruh GKI yang ada, baik yang ada di tata usaha, di administrasi, dan di seluruh pelayanan gereja-gereja yang ada. Mohon pertolongan-Mu Bapa sehingga para staf karyawan ini bisa melayani dengan sebaik-baiknya dan semua kegiatan gereja bisa terdukung oleh karena pelayanan mereka semua. Terima kasih ya Bapa, Engkau mendengar seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, Efesus 4 ayat 32 sebagai ayat pengutusan kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan doksologi dan doa berkat. Yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidupmu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kuasa dan urapan yang tak terhingga dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan saudara sekalian dengan pengampunan yang berlimpah-limpah, dan wujudkanlah dengan syukur, dengan perbuatan kasih yang nyata dalam kehidupan saudara, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati.